Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabiha binti Sulaiman dan ahli kumpulan saya Muhammad Syarul Akif bin Hazian dan Nur Hakimi bin Nur Hisham akan membentangkan tajuk kaum Kedayan. Pengenalan. Bangsa Kedayan merupakan salah satu bangsa yang menetap di Kepulauan Borneo. Dipercayai berasal dari Brunei dan berhijrah ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Di Miri Sarawak, kebanyakan bangsa Kedayan menetap di daerah berkuno. Selain itu, bangsa Kedayan juga boleh ditemui di daerah Limbang, Lawas, Sarawak, Sepitang dan Kuala Penyu, Sabah dan Labuan. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Kedayan. Sebahagian kaum Kedayan di Labuan bukannya orang pantai dan cenderung menetap di kawasan pendalaman, manakala sebahagian yang lain menetap berhampiran pantai. Rumah-rumah di kampung dibina agak dekat antara satu sama lain mengikut pola kelompok dengan taman-taman bercabang. Kaum Kedayan Brunei menjadi penduduk majoriti dan memegang kuasa politik di Pulau Bebas Cukai itu. Sejarah kaum Kedayan merupakan bangsa campuran orang Melayu dan masyarakat Melayu Brunei, yang mana peristiwa Sultan Brunei kelima iaitu Sultan Bokiah yang rajin singgah di tanah Nusantara seperti di Kepulauan Jawa, Sumatera, Kalimantan dan termasuk di tanah Filipina. Dan di tanah Jawa baginda dapat melihat aktiviti orang Jawa yang rajin bercucuk tanam dan berpadi, dan mereka ini dikenali dengan jadi bertanam, dan ini hasil tangan mereka yang banyak membuahkan hasil. Maka baginda segera menawarkan mereka untuk menetap di Brunei. Setelah di Brunei, banyak aktiviti pertanian dibuat dengan giat dan banyak hasilnya. Lalu baginda memberikan hadiah kepada mereka. Di sinilah bermulanya ikatan pertalian dan persaudaraan orang Jawa melalui perkahwinan campur dengan masyarakat Melayu Brunei, sehingga pada masa kini puak Kedayan banyak menetap di daerah Temburung, Tutung, Belait dan Brunei dan Muara, yakni Jerudong, dan kemudian berpindah randah ada yang menetap di Sabah dan Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarul Akif bin Hazian dari Diploma Usuluddin. Jadi saya akan menyambung pembentangan ini mengenai tempat tinggal bagi kaum Kedayan dan adat istiadat ataupun perkahwinan, cara perkahwinan mereka bagi kaum Kedayan. Seperti yang kita tahu, kaum Kedayan ni, masyarakat kaum Kedayan ini sebenarnya dia menetap di Kepulauan Borneo. Sejarah juga ada yang mengatakan mereka ni sebenarnya berasal dari Brunei Darussalam. Mereka sebenarnya berasal dari Brunei dan kemudian dia berhijrah ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Tak silap saya masa Perang Dunia Kedua, masa penjajahan Brooke, James Brooke. Okey, selepas penghijrahan mereka ni, kaum Kedayan ini dia sudah menetap di daerah Berkenu, daerah Limbang dan Lawas. Ada juga yang menetap di Sepitang. Korang boleh cek dekat Google Map, di Sepitang, Kuala Penyu dan kemudian di Labuan. Okey, itu beberapa tempat yang mostly kaum Kedayan tinggal. Okay, next dia mengenai majlis pertunangan pula. Firstly, rombongan lelaki ni dia akan datang ramai-ramai membawa barang-barang hantaran yang dah dibincang tadi. Dan hantaran tersebut selalunya dibawa dalam talam yang dihias. Lepas selesai majlis tu, kedua pihak akan membincangkan tempoh masa pertunangan dan tarikh perkahwinan. Bagi pihak perempuan, mereka akan menetapkan pembelanjaan untuk majlis perkahwinan pihak perempuan yang digelar belanja anggus. Dan mereka juga akan menentukan kadar mas kahwin.
Okey, semasa majlis pertunangan ini, amalan dan pantang larang juga diutamakan, iaitu amalan ziarah menziarahi antara kedua-dua pihak yang digelar badudun. Ia amat digalakkan serta kedua-dua belah pihak perlu menjaga adab susila dan menjaga nama baik keluarga sepanjang tempoh pertunangan ni. Okey, adat yang seterusnya ialah malam berinai. Malam berinai ni dia digelar berdadak dan mandi pengantin. Ini amalan seterusnya. Selepas selesai akad nikah semasa majlis pertunangan pagi tersebut, sebelah malam pula dia akan diadakan malam berinai di rumah masing-masing yang disertakan mahaban yang digelar berdiki, dan keesokan harinya pengantin akan dimandikan oleh orang yang tertentu bagi menambah seri pada pengantin tersebut. Okey, saat yang kita tunggu-tunggu iaitu majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan ni pertama sekali seorang perlu mengetuai rombongan pengantin lelaki untuk menuju ke rumah pengantin perempuan. Sebaik dia tiba di halaman rumah pengantin perempuan, pengantin lelaki dan rombongan dia kena terlebih dahulu akan membuat pusingan melawan arah jam sebanyak 3 kali macam tawaf gitu. Ni adat ni digelar pusanaga. Seterusnya seorang daripada adik-beradik ataupun saudara pengantin perempuan dia akan menyiram ujung kaki atau ujung kasut pengantin lelaki dengan sedikit air. Kemudian keluarga pengantin perempuan dia akan menabur beras kuning ke arah pengantin lelaki dan rombongannya sebelum mereka masuk ke rumah sambil berselawat ke atas Nabi. Lepas tu pengantin lelaki akan dibawa masuk ke dalam bilik pengantin perempuan untuk upacara membatalkan wuduk yang dinamakan napakakan. Itu dengan cara telapak tangan pengantin lelaki dia akan disentuhkan kepada umbun pengantin perempuan untuk beberapa kali. Selepas itu pasangan pengantin ni akan dibawa ke pelamin untuk persandingan. Dan di sini berakhirlah bahagian penerangan saya, dan seterusnya akan disambung oleh ahli kumpulan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hakim bin Isam daripada Diploma Syariah Islamiah. Terima kasih kepada saudara Syarul Akif tadi di atas pembentangan yang sangat mantap. Di sini saya akan menyambung pembentangan tentang tradisi makan kaum Kedayan. Okay. First of all, tradisi makan tahun kaum ni dinamakan makan tahun kaum Kedayan. Ia perlu dikekalkan dan dipromosikan kerana ia merupakan satu identiti yang unik bagi suku kaum tersebut. Acara makan tahun yang diadakan pada setiap tahun oleh kaum Kedayan di utara negeri ini bukan sahaja melambangkan tradisi yang unik yang diawasi kaum Kedayan, tetapi menjadi platform untuk mereka mengeratkan hubungan persaudaraan. Okay, di sini kita nampak tradisi makan tahun makan ni boleh mengeratkan silaturahmi antara sesama kaum diorang. So itulah kebaikan untuk tradisi tu, kita boleh ambil pengajaran daripada itu. Seterusnya, macam apa yang korang boleh nampak sebelah saya ni, ini adalah antara jenis-jenis makanan yang disukai oleh dan digemari oleh kaum Kedayan. Yang pertama ialah kuih gatas. Okey, kuih gatas ni dia merupakan kuih tradisional yang sangat unik kerana rasanya yang lemak manis. Ada juga orang panggil kuih gatas ni ialah kuih gegetas atau kuih getas-getas. Antara banyak kuih, cara penyediaannya yang paling senang berbanding kuih tradisional yang lain. Dia just kena uli, kena gentil dan tinggal goreng je. 10 minit dah boleh siap Lepas tu rasa dia, tekstur dia agak lembut dan kenyal. Itu yang menjadikan dia amat disukai oleh orang ramai sebagai hidangan minum petang seisi keluarga. Okey, yang kedua, macam mana yang korang boleh nampak dekat sebelah saya ni, ada kuih cincin. Okey, kuih cincin ni kalau korang sebut kuih cincin ni, mesti korang tu bayangkan rangupan dia, betul tak? Okey, kuih tradisional ni popular daripada Sabah dan Sarawak. Apa yang unik kuih dia ni, ia hanya digoreng 2 kali untuk dapatkan rasa rangup yang betul-betul best. Kalau dulu korang nak makan, kena melancong pergi Sabah, Sarawak. Tapi sekarang korang order online je dah boleh dapat dah.
Tiga pula ialah kuih sasagun. Okey, kuih sasagun ni ialah makanan ringan tradisional yang suka dimakan oleh rakyat kaum Kedayan. Makanan ini dia dibuat daripada tepung beras. Lepas tu disangrai dengan kelapa. Lepas tu dicampur dengan gula merah atau gula Melaka. Perasannya boleh dicampur dengan nanas, durian, kacang atau sesuai dengan cita rasa masing-masing. Makanan ni sesuai untuk makan petang. Dia tak sesuai untuk makan tengah hari dengan family apa semua. Sebab makan ni just makanan ringan. Dia tak mengenyangkan. Okey, yang terakhir pula ialah kuih jelurut. Kuih jelurut ni merupakan jenis makanan ringan tradisional yang dibuat daripada tepung beras manis dan lembut dengan santan dibalut dengan janur atau daun kelapa muda dalam bentuk kun. Makanan ni dihidangkan di dalam menggunakan bentuk kun. Okay, cara-cara nak buat kuih jeruk ni senang je. Korang hanya perlukan air santan 1000ml, hasil perahan 4 biji kelapa parut, dan seterusnya santan pekat 3-4 sudu makan, dan 1 garam sudu teh, dan gula apung dalam 250 gram, dan daun pandan 3 helai untuk balut untuk dijadikan bentuk kun. Okey, cara nak buat dia senang je cara penyediaan. First, korang kena didihkan air santan bersama gula, garam dan daun pandan. Lepas tu, korang tutup api dan masukkan santan pekat tadi ke dalam air tu. Lepas tu, korang ketepikan dan biarkan suam. Okey, lepas tu korang dah boleh makan. Simple saja untuk buat makanan-makanan tradisional daripada kaum Kedayan ni.